ini kita ada 3 isu lah. So saya mula dengan kenyataan saya dulu. Saya minta pihak sekretariat edarkan nanti lah kenyataan media saya tentang undi 18. So kemudian kita akan teruskan dengan isu LCS dan diikuti dengan jadual jelajah Presiden dan Timbalan Presiden keadilan. So kita ikut turutan. Saya juga nak maklumkan bahawa Saudara Rafizi akan tiba dalam mungkin 10 minit. Izinkan saya bacakan kenyataan saya dulu. Alright. Selepas 48 jam, keadilan mencadangkan satu insentif demokrasi diberikan kepada semua pengundi baru yang berumur antara 18 hingga 21 dan juga mereka yang sedang menuntut pelajaran di IPTA, IPTS, Politeknik, College Community dan Institut Latihan Perindustrian. Kerajaan Peralihan UMNO dan Barisan Nasional masih membisu dan tidak memberikan apa-apa maklumat balas sehingga saat ini. Saya berpendapat bahawa insentif ini pastinya akan dapat menarik perhatian dan minat anak-anak muda supaya keluar mengundi serta dapat sedikit sebanyak mengurangkan kos pengangkutan kepada mereka yang masih belum bekerja. Pengiraan keadilan mendapati bahawa impak kewangan adalah kecil jika berbanding dengan jumlah kos pilihan raya. So sebagai contoh, saya dah buat sedikit pengiraan melalui tim kajian saya lah. Dia pembayaran once off sebanyak RM50. The context tu are you all with me? Sebab 2 hari lepas saya mencadangkan satu insentif kepada anak-anak muda yang belum bekerja and first time voter. So 2 hari lepas saya tidak sebut quantum. Tapi hari ini saya berikan cadangan. Contoh RM50 kepada pengundi baru, kepada undi 18, kepada mereka yang masih belajar kita bagi RM50, kepada 1.2 juta pengundi undi 18 dan 500,000 mereka yang lebih umur 21 tahun tetapi masih belajar. Ya, so these two group kalau kita combine hanya akan membelanjakan 85 juta, iaitu lebih kurang 8% sahaja daripada jumlah kos pilihan raya. Namun Kerajaan Peralihan UMNO dan BN dilihat langsung tidak berminat untuk menggalakkan anak-anak muda supaya keluar mengundi. Perdana Menteri Peralihan Datuk Seri Ismail Sabri telah pun hilang daripada perhatian orang ramai selama seminggu. Tak sure media jumpa dia ke tak, tapi sangat-sangat low profile. Beliau sibuk menyelamatkan sendiri daripada gemelut dalaman UMNO dan sudah tidak ada masa untuk menguruskan pentadbiran harian kerajaan. Selain itu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid juga dilihat sibuk menyusun segala kecaturan supaya beliau boleh diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Cantas-mencantas berlangsung sehingga hari ini pada dalaman UMNO dan sesama BN. Jelas mereka telah pun lupa bahawa terdapat segolongan besar ramai anak-anak muda dan rakyat yang masih tidak sedar bahawa mereka telah pun dijadikan pengundi yang sah. So golongan ini telah pun dilupakan oleh UMNO dan BN, dan dalam golongan ini saya seperti apa yang saya terangkan 2 hari lepas, ada sebilangan masih tidak tahu, tidak sedar bahawa mereka adalah pengundi. Maka saya berharap majoriti rakyat sedar bahawa isu dan dasar anak muda hanya merupakan permainan UMNO dan BN. Pengabaian kepada tuntutan insentif ini juga membuktikan bahawa UMNO dan BN sebenarnya takut kepada anak-anak muda sekiranya mereka berani turun ramai-ramai dan mengundi.
bimbang mungkin terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. So hari ini saya bagi contoh token of RM50. So it's not a lot sebenarnya, tetapi merupakan satu rangsangan. So kita boleh menarik perhatian mereka bahawa rupanya mereka sah dan layak untuk mengundi. Dan pengiraan kos tu mendapati bahawa ianya hanya sebilangan kecil daripada jumlah kos pilihan raya. Andai kata kita serius dalam pilihan raya ini dan kita pun sediakan segala macam kertas undi, sekolah, polis, calon dan semua kan. So pastinya kita harap seberapa ramai yang boleh turun untuk mengundi. So pengiraan ini menunjukkan ianya praktikal, boleh dilaksanakan, tetapi UMNO dan BN tidak berminat. Dia tak kata tak berminat lah, dia langsung tak ada respons. Dia tak cakap apa-apa sehingga hari ini. So I'm not sure adakah dia terlalu sibuk sebab isu dalamannya makin serius, ataupun sebenarnya mereka takut kepada anak-anak muda kalau mereka betul-betul berminat dan mereka keluar mengundi ramai-ramai, dan UMNO dan BN sebenarnya takut kepada keadaan ini. So I hope my statement is clear, dan kita memberikan sesi soal jawab sebenarnya ada. Saya agak tak sampai. Handling my career. Tapi ada kemungkinan yang kunci 18 ini sudah ambil token tapi mereka masih tak pulang. It's okay. Sebab ini adalah hak masing-masing. Cuma saya telah pun memaklumkan bahawa ini merupakan kali pertama kita turunkan hak untuk mengundi kan, umur hak untuk mengundi daripada 21 tahun kepada 18. So it's unprecedented. Ianya tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. So saya tidak mencadangkan insentif ini diberikan setiap kali, but at least untuk kali ini, untuk mendorong mereka keluar mengundi, ini merupakan salah satu cara yang kita. And I'm sure kita semua juga percayalah, dan kita semua setuju bahawa kalau insentif diberikan, pastinya turn up akan lebih tinggi. Setuju tak? Pastinya. So this is what I'm referring to. Okay, any other question? Dan so kita serah kepada Saudara Fizi untuk kenyataan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya satu pernyataan seperti yang telah disebut hari Selasa, lanjutan mengenai bukan saja skandal rahsia, dia sekarang sudah melarat masuk ke MySejahtera juga. Kerana di belakang nama yang ada disebut mengenai pembabitan di dalam LCS, nama yang sama juga terbabit di dalam MySejahtera. Jadi selain daripada itu, kita juga ada pengumuman dan ada balas mengenai pengisytiharan harta yang saya telah mulakan semalam dan akan berurusan dalam 1 bulan ini, dan juga pengumuman mengenai ceramah mega yang keadilan akan anjurkan selari dengan jelajah Pakatan Harapan, kerana fokus pengundi yang berlainan antara jelajah Pakatan Harapan dan juga ceramah mega yang keadilan akan anjurkan. Tapi saya akan mulakan dengan Al-Sirajul Dr. Latif Ahmad, yang mana rakan media ada pernyataan yang telah diedarkan dulu.
Selasa lalu saya telah memfokuskan kepada sebuah syarikat bernama JSD Corporation Private Limited yang dinamakan di dalam laporan audit forensik sebagai syarikat yang menerima bayaran untuk khidmat teknikal untuk projek-projek pertahanan laut negara. Audit dalaman BHIC, iaitu anak syarikat Bausted yang dilantik menjadi kontraktor utama projek LCS, menunjukkan bahawa bayaran dibuat kepada JSD Corporation Private Limited sedangkan tiada bukti khidmat teknikal itu telah berlaku. So it was stated very clearly in the forensic audit report, the alleged bogus invoice with no evidence that the technical service was delivered. Apatah lagi, laporan audit forensik juga merumuskan bahawa latar belakang syarikat ini menunjukkan ia tidak ada kena-mengena dengan kepakaran untuk membina kapal perang. Untuk pihak media contohnya, kalau pihak media mahu menyimak, boleh pergi ke laman ACRA, iaitu sama macam Companies Commission Malaysia in Singapore, so ACRA. You don't actually have to buy just to get the activities. If you want to find who are the shareholders or directors, you have to buy, which I have bought. But for the purpose of media, if you go and just search this name, it will tell you that they are involved with leasing of non-crew aircraft or something like that. Maksudnya dia orang ni sebenarnya chartered aircraft punya company. Satu nama yang sering disebut-sebut oleh pimpinan kanan Menteri Laut Diraja Malaysia TLDM dan juga pemberi-pemberi maklumat yang dan mereka ini adalah tokoh-tokoh yang saya berbincang panjang lebar untuk memahami asal-usul projek LCS ini, kerana mereka merupakan pimpinan kanan baik di dalam TLDM, tetapi mereka juga terlibat di dalam Bausted. So they have been whistleblowers, very senior ranked whistleblowers whom I have been talking to and corroborating evidence. So they highlighted one name. Salah satu watak yang turut mendapat laba ataupun gains dari projek LCS ialah seorang ahli perniagaan Malaysia yang bernama Jaya Sudir Jayarajah. Saya ingat sampai Malaysia tak pernah dengar nama ni. It's wonderful how people can stay below the radar for so long, almost 2 decades, given your name has been alleged in so many not just scandals in Malaysia but also international scandals. Jaya Sudi bukanlah nama yang asing bagi mereka yang pernah berurusan dengan kontrak-kontrak besar negara. Rekodnya menunjukkan dia ada hubungan dengan ahli-ahli politik di Malaysia dan juga di Sri Lanka. You know how apt Malaysia and Sri Lanka. Serta pernah terbalik dengan pelbagai kontroversi. Jadi saya senaraikan, I've done my research, I've spoken to people, I've corroborated with official documents. So, carian di internet menunjukkan dia pernah dikaitkan dengan skandal-skandal berikut. Pertama, Jaya Sudi pernah ditangkap di Sri Lanka kerana cuba menyelundup wang keluar berjumlah $100,000 bersama-sama dengan anaknya yang melanggar undang-undang Sri Lanka. Jadi untuk pihak media saya telah sertakan link di situ untuk rakyat Malaysia. Boleh Google Jaya Sudi Malaysian businessman. You'll get so many interesting stories, especially in Sri Lanka.
because this so-called business political nexus of what he is alleged to have in Malaysia is also seemingly replicated in Sri Lanka with involvement in quite controversial projects. Akibat dari kegiatan perniagaannya dengan tokoh-tokoh berprofil tinggi di Sri Lanka, pihak media di sana telah menjalankan pelbagai siasatan termasuk mendedahkan perlibatannya di dalam skandal jual beli minyak mentah dengan Iraq di bawah sekatan Perdana PBB yang sebelum ini dikenali sebagai the oil for food scandal. So you can go through it. It's a lot, very interesting. Jadi saya telah juga menyertakan di dalam salinan kenyataan media itu kepada pihak media. Itu adalah laporan yang disebut di dalam Sunday Times. Link juga ada situ. Baik, saya boleh baca very quickly for the purpose of the audience out there. One name that was mentioned was Mr. Jaya Sudir Jayaram. As previously reported by the Sunday Times, Mr. Jayaram has a significant internet footprint. He is best known for being the Malaysian businessman named in the United Nations investigation into the Iraqi oil for food scandal. The Sunday Times read the Independent Inquiry Committee report online. Mr. Jayaram is alleged, along with two others, to have revived Mastek Sdn Bhd, a long dormant Malaysian company, to pay the regime of Saddam Hussein up to $3 million in illegal surcharges to clinch Iraqi oil contracts for another company Mastek was intermediary to. He is said to have been a key player, something he rejected by heaping blame on another partner. The report cites bank records as showing that at one time, Mr. Jayaram formed a shelf company called Capital Oil to avoid currency restrictions imposed in Malaysia. It was used to transfer 2.3 million euros to an account of Iraq's state organization for marketing oil between April and July 2001. This is how long he has been operating. Jadi untuk saya teruskan, siasatan Sunday Times itu dan media antarabangsa mengenai peranan Jaya Sudir Jayaram di dalam skandal jual beli minyak dengan merasuah kerajaan Iraq dan melanggar undang-undang Malaysia mendedahkan perkara-perkara berikut. Jaya Sudir dan dua lagi rakan perniagaannya yang dinamakan di dalam siasatan jawatan kuasa siasatan bebas, the Independent Inquiry Committee into the United Nations Oil for Food Program, telah dituduh merasuah rejim Saddam Hussein sehingga 10 juta, there's a typo there, it's not 10 juta ringgit, 10 juta dolar, untuk mendapat kontrak membeli minyak mentah dari Iraq di bawah skema itu. Ini yang istimewa. Dua lagi rakan perniagaannya yang dinamakan di dalam laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. This is not my investigation or media investigation. This is an official United Nations independent inquiry into the skandal. Telah menamakan dua rakan kongsi di dalam Mastek Sdn Bhd. Dan dua nama itu adalah Nur Aisyah Mahmud, iaitu adik ipar kepada Tun Abdullah Badawi, bekas Perdana Menteri, dan seorang lagi ialah Faik Ahmad Sharif, bekas suami kepada Nur Aisyah. You can see how this goes all the way down and how highly connected he is in the political circle. And this was never disputed. This is an official
finding of the United Nations. Modus operandi Jaya Sudhir di dalam skim ini termasuklah mewujudkan syarikat-syarikat palsu ataupun shell or company seperti Capital Oil. That is important because as we study his other names popping up all over the place, you will also see more or less similar modus operandi. So I can understand why it is it seems quite difficult, so to speak, for the authorities to put a finger on him because he always used shell company. Dalam kontroversi terkini, yang ini lebih recent dan lebih menarik, Jaya Sudhir juga dinamakan sebagai watak utama yang cuba mendapatkan konsesi kerajaan Malaysia untuk mengendalikan aplikasi MySejahtera. So this is real true blue player. Oil for Food pun dia pernah terlibat, LCS pun saya tunjukkan dia pernah terlibat, and recently app untuk COVID pun dia juga terlibat. Laporan di portal Code Blue, and I think I give the correct Code Blue, from among the media, because they have actually uncovered this sometime back. Cuma I think it was very difficult for the public and the media to connect the dots together, because these names are who is Jaya Sudhir, who is this guy, but he's the main player in the MySejahtera. Sebab itu Code Blue, sebuah portal berkenaan isu-isu kesihatan, sebenarnya telah pun menamakan Jaya Sudhir dan anak-anaknya tentang pelibatan di dalam kontroversi MySejahtera ini seperti berikut. Syarikat yang dikawal oleh Jaya Sudhir melalui dua anaknya, iaitu Jonathan Jaya Sudhir dan Gregory Jaya Sudhir, iaitu syarikat itu bernama P2 Asset Management Sdn Bhd, adalah salah satu daripada pemegang saham dalam MySejahtera Sdn Bhd. And you can go and do a company check. You will find out that P2 Asset Management Sdn Bhd, you will see Jonathan Jaya Sudhir and Gregory Jaya Sudhir's name there. MySejahtera Sdn Bhd adalah syarikat yang akan mengambil alih aplikasi MySejahtera dari pembangun asal. Setelah pengambil alihan, MySejahtera bebas memasuki perjanjian konsesi dengan kerajaan Malaysia untuk membangunkan lagi penggunaan aplikasi MySejahtera, dan perkara itu masih lagi berlanjutan. Belum ditentukan sama ada kerajaan akan membayar MySejahtera untuk sebagai pengendali aplikasi MySejahtera, ataupun ada hak-hak tertentu kepada MySejahtera untuk menggunakan data-data yang ada dalam MySejahtera, iaitu data yang paling banyak di seluruh negara. The most rich data is in MySejahtera, untuk bagi tujuan-tujuan komersial yang lain. Of course, that part is ongoing. There are two parts to the whole controversy. First is the original developer of MySejahtera, Entomo, basically sold the licensing or the rights to use MySejahtera and to carry on to a company called MySejahtera Sdn Bhd. MySejahtera Sdn Bhd, if I'm not mistaken, has 3 shareholders, and one of that shareholder is P2 Asset Management Sdn Bhd. Of course, the 3 shareholders now are embroiled in legal battles about obligations to each other. So that's why I think they cannot proceed to the second part of the arrangement, which is to negotiate a concession or a commercial arrangement with the Malaysian government on how much Malaysian government will pay them for a definite time in order to maintain
and use for the rights of use of Malaysian government to continue using MySejahtera. Okay, so this company, MySejahtera Sdn Bhd, owned by 3 other companies, if I'm not mistaken. It's 3 or 4, but I think it's 3. One of which is P2 Asset Management. Bought the original rights from the original developer, Entomo, and then they pay about 300 million for it to the original developer, with the plan to then go and negotiate with Malaysian government the kind of concession, so that Malaysian government either pay them annually or give them the right to commercial the data in exchange for the continuous use of MySejahtera. Sebagai salah satu pemegang saham dalam MySejahtera, P2 Asset Management Sdn Bhd yang dikawal oleh Jaya Sudi telah menyaman pemegang-pemegang saham lain dalam pertelingkahan corporate. So there is a corporate dispute now, it's in court. That's why Code Blue has all this information. Because these are documents that were lodged in court in the corporate dispute battle. Ini yang menarik ya. Jaya Sudi yang selama ini namanya susah untuk ada di mana-mana. Sebab Jaya Sudi memang tak pernah letak nama dia dalam mana-mana syarikat. It's so difficult. I've gone through so many named companies, kita nak letak but in this one they can't do. There's another 1 or 2 cases which I will reveal maybe tomorrow or the day after, yang dia juga kantor. Jaya Sudi only appears as the man behind the scene every time there is a corporate dispute. So this is one of it. There's another one which I will reveal tomorrow or the day after. And that confirms his existence and role in all these highly controversial national scandals. Jaya Sudi juga dilantik sebagai Ketua Pembangunan Perniagaan atau Chief Business Development Officer untuk MySejahtera Sdn Bhd, yang sudah tentu dalam keadaan dan tugas itu jika ini sampai ke peringkat merundingkan dengan kerajaan Malaysia. Dialah yang akan merundingkan sebarang konsesi dan perjanjian dengan kerajaan Malaysia. That shows how close he is, almost a fixer in government dealings. You know that's his standing in the political business nexus in this country. Oleh sebab inilah saya berminat untuk menyiasat penglibatan Jaya Sudi di dalam skandal LCS kerana nama beliau disebut-sebut sebagai salah satu orang penting oleh pegawai-pegawai tertinggi UTL dia. Because I couldn't find his name, but I was trying to get into the bottom of it. I mean, who figured out this bloody scheme to defraud the contract? I don't know. People don't know, it's because they seperti juga YNDB lah, mereka begitu cerdik lah, they layer it, so it's not easy. You will not be able to find someone caught red-handed macam NFC dulu. NFC dulu was so easy, the money went into the company, and then the company then went on shopping condos. So senang. There are evidence down there. It's not all I needed to go was to track all these properties and then. But they've gone a lot smarter nowadays. So it's not easy to track. So in order to understand who were the key players, one name that continuously cropped up is Jaya Sudi. So that's how I came across Jaya Sudi and started working and collecting more information. Satu syarikat berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pemberi-pemberi maklumat, and I can say it to the press because obviously if Jaya Sudi or JSD Corporation Private Limited sue me in court, I can bring the high-ranking Navy officers to testify.
because this is from their information. This has been checked, although you cannot find perhaps to court to catch them red-handed, but legally is a fact and qualified privilege as far as law is concerned. Satu syarikat yang disebut dikaitkan dengan Jaya Sudir adalah JSD Corporation Private Limited yang telah dinamakan sebagai penerima bayaran khidmat teknikal oleh Bowster Naval Services bagi khidmat yang tidak wujud, seperti yang dilaporkan di dalam laporan forensik audit. Apatah lagi, nama syarikat JSD adalah tepat dengan akronim nama Jaya Sudir. Okay, but it's smart lah. I've actually checked in detail. His name did not appear in JSD Corporation Private Limited, which is consistent with his modus operandi so far, using someone else's name to front companies. Semakan dengan pendaftar syarikat di Singapura menunjukkan nama Jaya Sudir tidak ada dalam daftar pemegang saham atau pengarah, iaitu modus operandi yang diketahui telah digunakan sebelum ini dalam skandal-skandal lain. Oleh itu, walaupun nama Jaya Sudir tidak ada secara rasmi di dalam JSD Corporation Private Limited, saya beranggapan perkara ini perlu disiasat dengan lebih mendalam oleh pihak berkuasa, memandangkan rekodnya yang terbabit dalam banyak skandal besar negara dan modus operandi yang licik seperti ini sebelum ini. Apatah lagi apabila ada bukti bahawa Jaya Sudir rapat dengan Latif Ahmad melalui pegangan mereka di dalam sebuah syarikat yang turut dinamakan di dalam laporan audit forensik LCS, iaitu Mega P Asia Celebra. I hope the journalists and you guys and the ones watching don't get confused when there's all there's so many companies there. But it's coming to the connection between Jaya Sudir and Latif. Okay. The forensic report named one company, Mega P Asia Celebra. Of all the companies that were named in the forensic report, Mega P Asia Celebra is that central company that linked Latif Ahmad with all the other companies through common and joint ownership. Mega P Asia started out by Latif Ahmad with a French. Eventually, that French person, you can go into the report, was the one responsible to communicate with Bowster to give the impression that it's a legitimate French company. At some point, of course, the connections, and at some point Bowster realized that the one behind Alizé Marine is not this French or her spouse in France, is one person by the name Zainab. Yeah? Zainab's so-called connection with Latif is also through Mega P Asia, because Latif started out the company and eventually transferred a majority of his shares to Zainab. Okay? So that's why how central Mega P Asia is, because it's the only company with Latif's name in it and connected to Alizé Marine through the French guy, but also through Zainab, because Zainab also has ownership in Mega P Asia as well. And Mega P Asia is also the company that connects Latif to Jaya Sudir. Latif Ahmad merupakan pemegang saham asal di dalam syarikat ini yang mendapat pelbagai kontrak-kontrak pertahanan laut dari anak-anak syarikat Bowster
termasuklah untuk membekalkan tenaga kerja kepada projek-projek di bawah Pauster. Ini disebut di dalam laporan polisi penting. Semakan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menunjukkan bagaimana kedua-dua anak kepada Jayasudin, iaitu Jonathan Jayasudin dan Gregory Jayasudin, telah menggantikan Latif Ahmad dan adik kepada Latif Ahmad, Abdul Aziz Ahmad, sebagai pengarah di dalam Mega P Asia Sdn Bhd pada 10 Mac 2020, iaitu sekitar tarikh selepas berlakunya Sheraton Move dan Latif menyertai Jemaah Menteri. So it's logical that after Latif joined the cabinet, one of the things that he needed to do was to clear his involvement in all these problematic companies. So the shares were given previously to Zainab, if I'm not mistaken, but he also had to resign. So he and his brother resigned. So the media actually has the Companies Commission print out. You will see that on 10th of March 2020, Jonathan Jayasudin and Gregory Jayasudin joined the board of Mega P Asia Sdn Bhd. And the next page you can see that on the same day, Abdul Latif Ahmad and Abdul Aziz Ahmad resigned from that. Okay. Berdasarkan bukti-bukti ini, bagi saya jelas ia menunjukkan talian hubungan di antara tokoh-tokoh politik dan ahli perniagaan yang mempunyai rekod buruk seperti Jayasudin. Hakikat bahawa Jayasudin terkait di dalam 3 skandal besar negara setiap 1 dekad. Every decade he's got his name appeared in one scandal, one controversy or another. 2000 ke 2010 semasa pentadbiran Tun Abdullah Badawi yang menjadi ada dikaitkan dengan keluarga Tun Abdullah Badawi. 2010 ke 2020 di dalam skandal LCS yang telah kita tengok tadi, kaitan dia dengan Latif Ahmad. Dan yang terbaru dekad ini 2020 to 2023, again his name appeared in MySejahtera. Ia menunjukkan berpengaruhnya kroni-kroni di belakang tabir ini. And the optic is really bad if you think about it. It dragged, for example, Latif Ahmad, and all these politicians have to clear their name, because I don't know whether they got involved. In the case of Latif Ahmad, it's quite obvious he's involved, to the ownership and directorship of Mega P Asia Sdn Bhd. But if you take scandal MySejahtera, for example, the optic is not good, because Jayasudin was already named in an international scandal in early 2000 in that oil for food scandal, and his 2 partners basically is Khairul Jamaluddin's auntie. So, it's the optic is not good. It's something that I hope it can be clarified very quickly. Deny it, explain it, distance yourself, because the optic is really bad now that MySejahtera is under care of Menteri Kesihatan, whose minister is Khairul Jamaluddin. So it's, when it all comes together, everyone is dragged by way of association. Obviously, the public, the media, and opposing public figure like me has the right to point out one by one. And it's interesting, this character yesterday. I haven't disclosed another one of his connection. I will disclose maybe tomorrow or the next day. Otherwise, the public will get too confused, because his nexus is all over the place.
Jadi dengan pendedahan ini saya menunggu satu maklum balas daripada Latif Ahmad setelah bukti demi bukti ditunjukkan bagaimana dia adalah watak penting di dalam skandal LCS melalui hubungan perniagaan dengan Alizé Mary dan kini dengan Jayasudin. He can say dia nak suruh saya 6 tahun lagi lah. He hasn't done anything to refute all those facts. He had never said a single thing about joint ownership of shares in Mega P Asia Saudara Berhad dengan China. Now I don't know what he will comment when it's proven of his business connection with Jayasudin through the sons. So it's quite obvious that he has his hand all over the place when it comes to LCS scandal. Dan saya juga akan menunggu maklum balas dari Jayasudin sendiri mengenai pendedahan ini. Because I would like to know this character. And this is quite popular apparently all over the world. The fact that we only discovered in the last 2 or 3 months, it intrigues me. So saya tunggu maklum balas. Obviously I have a few more things on this, tapi kita tunggu mungkin dalam 1-2 hari akan datang. Kalau tidak, suara saya akan terus hilang. Seterusnya saya nak bagi sedikit kemaskini mengenai kempen keadilan dalam PRU 15 kakak ini. Kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan pendedahan tadi ataupun kempen atau isu lain, kita boleh buat selepas ini. Saya ingin mengumumkan dan kita akan ini tema kan. Saya ingin mengumumkan ceramah mega yang keadilan akan buat di 9 tempat-tempat utama di seluruh negara bermula hari Sabtu ini sejurus selepas penamaan calon. Ceramah mega yang kita namakan Ayuh Malaysia Kita Boleh ini akan diadakan selari dengan Jelajah Pakatan Harapan kerana ia membawa mesej dan juga tumpuan kepada kumpulan pengundi yang berbeza yang diusahakan oleh keadilan melalui ceramah mega ini adalah khusus untuk pengundi-pengundi Melayu dan pengundi-pengundi muda. Jadi pengisiannya agak berbeza daripada yang dianjurkan oleh Jelajah Pakatan Harapan. Sementara Jelajah Pakatan Harapan memberi tumpuan kepada isu-isu keseluruhan yang dibawa oleh Pakatan Harapan, selalunya isu ketukaran kerajaan dan sebagainya. Ceramah mega Kita Boleh yang dibawa oleh keadilan memberi tumpuan khas kepada kerusi-kerusi marginal ataupun kerusi-kerusi yang kita rasakan banyak anak muda bertujuan untuk membawa gelombang dalam tempoh 2 minggu tempoh kempen ini, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Oleh itu saya jemput pihak media dan orang ramai untuk menyertai dan mengikuti ceramah-ceramah mega ini, sama ada di lokasi-lokasi yang akan diumumkan. Jadual penuhnya telah pun diedarkan kepada pihak media dan jadual penuh juga akan mula dipamerkan di media sosial supaya orang ramai boleh sama-sama mengikuti liputan langsung ceramah-ceramah mega ini setiap hari sepanjang tempoh kempen. Saya bacakan dengan cepat tarikh-tarikh ceramah-ceramah mega ini. 5 November 2002, iaitu pada malam penamaan calon hari Sabtu ini, di 2 lokasi, iaitu di Pandan dan di Tanjung Malim. Pandan di Padang Perbandaran Ampang Jaya, Padang Indah, dan di Tanjung Malim adalah dataran Padang Awang Felda Tolak Selatan yang khusus kepada pengundi-pengundi Felda.
Cuma kita jemput semua orang juga lah, jangan pun kita je datang kan. Kita akan menampilkan kandungan yang sesuai dengan tumpuan-tumpuan pengundi di tempat-tempat dan kluster kerusi-kerusi yang diadakan. Seterusnya pada hari Ahad, ceramah ini akan diadakan di Indra Mahkota di tapak parkir Jalan Sri Setali, Kuantan. Jadi kita jemput semua yang berdekatan dari Kuantan, dari Indra Mahkota, dari Kemaman, daripada Paya Besar untuk hadir pada hari Ahad 6 November 2022 di tapak parkir Jalan Sri Setali, Indra Mahkota. Hari Selasa 8 November 2022, oleh kerana Melaka lebih kecil berbanding negeri-negeri lain, jadi kita akan adakan di satu tempat sahaja, iaitu ceramah Mega Ayo Malaysia Kita Boleh di Tangga Batu untuk keseluruhan negeri Melaka. Kita jemput orang ramai untuk hadir di tapak parkir pejabat Pusat Khidmat Parlimen Tangga Batu Melaka. 11 November hari Jumaat minggu depan, dia akan ada dua tempat di selatan, di Ledang untuk kawasan-kawasan sekitar Ledang, Segamat, Sekijang dan Muar dan Paguh, iaitu Johor Utara. Jadi kita jemput orang ramai di utara Johor, di kawasan-kawasan terbabit untuk menyertai ceramah Mega Ayo Malaysia Kita Boleh Ledang di Yuan Chang Kopitiam. Ini bukan dalam Kopitiam, kan tak kira mana di luar Kopitiam lah, di tapak parkir Yuan Chang Kopitiam, Jalan Gambir 4 di Bukit Kami. Pada malam yang sama, ceramah Mega Ayo Malaysia akan berjalan di Permatang Pau, dan tempat yang dipilih adalah di Taman Buah Perahu Penanti. Hari seterusnya, Sabtu 12 November, juga kita buat di dua tempat. Satu ialah di Rembau untuk Negeri Sembilan, dan satu lagi ialah di Kuala Langat untuk Selangor Barat. Di Rembau untuk kawasan-kawasan Parlimen, Seremban, Rasak, Kuala Pilah, Rembau dan Port Dickson, kerana kawasan itu betul-betul di tengah di antara 5 kawasan parlimen itu. Dan kita juga jemput seluruh pengundi daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tak jauh sangat pun, bukan besar sangat. Jadi untuk hadir, tempatnya ialah di Padang Dataran Rembau, Cimbung, dan Cimbung ialah kerusi yang pekat pengundi Melayu, 90% lebih pengundi Melayu di situ. Jadi kita memilih untuk buat di Cimbung. Dan untuk Kuala Langat, kita buat di Jalan Cempaka Harum 1, Banting. Seterusnya hari Isnin, di Merbuk, di Padang Awam Taman Bandar Baru Sungai Lalang Merbuk. Dan di Merbuk itu akan dapat menarik penyertaan daripada undi-undi di beberapa kerusi parlimen berdekatan, iaitu Merbuk, Sungai Petani, Padang Serai, dan sedikit sebanyak all the way daripada Penang juga, dan juga di Kulim Bandar Baru, iaitu Merbuk adalah kawasan untuk kerusi-kerusi di selatan Kedah. 15 November, dan ini kalau diingatkan, ini adalah semakin hampir dengan hari pengundian. Jadi mood pengundi akan makin lebih besar, dan kita berharap penyertaan lebih ramai di minggu terakhir berkempen. Jadi kita akan kembali ke kawasan-kawasan kubu PKR, kerana kawasan-kawasan ini akan menyumbang kerusi yang banyak, dan satu tempat boleh meliputi banyak kerusi-kerusi parlimen. Jadi Selasa 15 November 2022, ceramah Mega Ayo Malaysia Kita Boleh Wilayah Persekutuan di tapak parkir flat Danau Kota Wilayah untuk kerusi-kerusi Wangsa Maju, Setiawangsa, Batu, Selayar, Gombak, Ampang, Pandan, Titiwangsa. So it's, we cover almost like 6 or 7 parliament seats,
di Dana Kota untuk live tuan. Seterusnya 16 November 2022, hari Rabu, beberapa hari sebelum undi, ceramah Mega Ayo Malaysia Kita Boleh akan diadakan di Johor Bahru untuk kluster kerusi Pakatan Harapan dan PKR di selatan Johor, di Jalan Dataran Dakin 3 Johor Bahru. Dan ini akan untuk kursi-kursi Johor Bahru sendiri, Tebrau, Pasir Gudang, Kulai, Pulai, dan ia juga akan menarik pengundi-pengundi dari kawasan-kawasan berdekatan, termasuklah Kota Tinggi, Tenggara, Sembrong dan kawasan-kawasan Johor Tengah. Dan jelajah ini akan berakhir dengan finalnya sudah tentu di Tambun pada hari Khamis 17 November 2022 di Taman Perpaduan Tambun. Dan ini melengkapkan strategi kita untuk memastikan bahawa selain daripada jelajah Pakatan Harapan dengan tema Pakatan Harapan yang lebih umum, keadilan juga menumpukan kepada dua kumpulan sasaran yang penting, iaitu pengundi Melayu dan pengundi-pengundi muda dengan penjenamaan dan kandungan kempen yang disesuaikan kepada mereka. Dan yang terakhir, sebelum kalau ada soalan-soalan, ialah mengenai kemaskini pengisytiharan harta. Saya telah mengisytiharkan harta semalam dan kita telah mengumpulkan pengisytiharan harta daripada calon-calon keadilan. Majoriti kita dah dapat kerana mereka tidak boleh mendapat watikah selagi tak bagi pengisytiharan harta. That's the rule. Yeah? Until they give the asset declaration, they will not get the watikah. So we're almost done collecting it. Is in the process of being uploaded to the website calonkeadilan.org. Jadi saya harap saya jemput orang ramai, terutamanya pengundi di kawasan masing-masing yang ditandingi oleh keadilan, untuk menyimak dari semasa ke semasa supaya anda kenal wakil-wakil. I hope the process will complete within the next 1 or 2 days in time for penerimaan calon. Cuma susulan daripada itu, saya berharap juga supaya parti-parti lain mengambil tindakan yang sama. Masih belum terlambat untuk mereka mengikuti jejak keadilan untuk mewajibkan calon-calon membuat pengisytiharan harta. Kerana di mata rakyat tidak ada dolak dalih atau alasan untuk tidak mengisytiharkan harta. You've got nothing to hide. It actually comes so easily. It's only natural that you know your personal finances. If you don't, if you have a problem declaring your assets, that means that you cannot blame the public for being suspicious or cynical. And sebab itulah pada pandangan kami di keadilan, mengisytiharkan harta adalah cukup penting untuk kita melawan perasaan cynical dan pandangan sinis pengundi-pengundi, terutamanya pengundi-pengundi muda. If we want to ensure a high turnout and active participation, especially among first-time voters this time around, one of the ways that we can help them to encourage them to participate is to declare our assets, because hopefully it will convince as many as possible that there are still hopes in this country, that you don't have to be cynical about politicians, as bad or as worse as it has been in the last few years, that there are enough politicians and candidates who offer themselves for contest. This time around, there are enough candidates with high integrity, good professional background, and candidates who are willing to live under the scrutiny of the public. Okay, ada soalan-soalan susulan?
Satu, kemudian dua, tiga. Saya guna mic. Where's the mic? Oh, mic di mana? Oh, tu dah. Mic ada. Okay. Lebih baik dekat supaya. Saya cadangkan wartawan memperkenalkan diri dan daripada media mana senang untuk kita kenal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amri daripada Media Sinar Harian. Saya bertanyalah sebab tak lama lagi akan ada penamaan calon dan ia memang akan pada masa yang sangat dekat. Lucy ni tak silap saya kan. Jadi saya nak tanyalah, ada dua kerusi yang kita kata kritikal lah, seperti kerusi Langkawi dan juga kerusi Sungai Buloh. Jadi kerusi ini akan dipertandingkan daripada pihak lawan Pakatan Langkawi sedia maklum untuk Datuk Mahathir, antara nama popular, dan Sungai Buloh Datuk Seri Khairi Jamaluddin. Kita ada Datuk Seri. Tak maaf, Khairi Jamaluddin. Tak maaf, saya sendiri. Okey, tak maaf. Jadi sekarang nak tanyalah, jadi adakah Pakatan Harapan akan memberi, kita kata, menampilkan calon-calon yang popular juga misalnya? Saya tak boleh ulas mengenai Langkawi kerana kursi itu diamanahkan kepada amanah untuk bertanding. Jadi proses kita di dalam Pakatan Harapan ialah setelah kita agihkan kerusi, maka kerusi pertimbangan calon dan keputusan menetapkan calon itu ialah keputusan parti masing-masing. Jadi di Langkawi saya tidak mengikuti dengan dekat calon yang akan diletakkan oleh amanah, tetapi saya pasti bahawa amanah telah mengambil kira semua faktor, termasuklah faktor perpecahan dalam UMNO sendiri pun di Langkawi, dan kita berharap bahawa amanah menampilkan calon yang terbaik untuk mewakili Pakatan di Langkawi, untuk bertembung dengan parti-parti lain, baik daripada PN, baik daripada PN atau GTA ataupun mana-mana parti. So that's all kami. Untuk Sungai Buloh, saya boleh maklumkan bahawa perbincangan mengenai calon Sungai Buloh ini adalah antara yang paling panjang dan rumit sepanjang proses untuk memilih calon. Pertamanya kerana ia apabila ada muka baru, sudah tentu itu akan melibatkan menggugurkan calon sedia ada, dan calon sedia ada itu ialah calon yang ada rekod yang panjang dengan rakyat dan juga dengan parti, iaitu Saudara Istimewa Rasa. Saya juga boleh maklumkan bahawa memang ada perbezaan pendapat di antara jabatan kuasa calon dan saya dengan pandangan Presiden. Saya boleh umum terus bahawa saya dan jabatan kuasa calon mencadangkan supaya Saudara Istimewa Rasa dikekalkan. Tetapi Presiden Parti ada pandangan yang berbeza, dan saya menghormati pandangan dan budi bicara tersebut kerana memang kuasa untuk menetapkan calon ialah kuasa Presiden dalam mana-mana parti. Bezanya di dalam PKR, proses itu berjalan. Sebab itu semalam saya sampaikan sekali lagi, kalau mengikut kepada maklum balas awal daripada pengundi-pengundi, memang ada feedback supaya dipertimbangkan oleh calon. Tetapi saya menghormati keputusan Presiden yang merasakan bahawa lebih baik dikekalkan calon supaya kempen yang sudah berjalan ini dapat diteruskan. Jadi sebab itu bagi saya lebih baiklah. I mean, as far as I'm concerned, we have exhausted the internal process in PKR to review the candidate, and I have to balance between trying to manage the feedback as well as internal process, with the fact that the finality is with Datuk Seri Anwar and he has made his view, and I think we should move on as a party and focus on the overall picture of the campaign. I don't discount, it's an inconvenience
But I think that's also the democratic process, and I appreciate feedback. I appreciate the grassroots feedback so far into the process. Cuma saya berharap supaya pengundi-pengundi di Sungai Buloh, saya berdoa supaya mereka dapat memikirkan kesan keputusan undian mereka, kerana Sungai Buloh ni PKR sudah menang sejak 2008 dengan boleh dikira sebagai kubu kuat PKR. Sementara saya menghormati bahawa pengundi-pengundi sekarang ini melihat bukan sahaja kepada parti tetapi juga kepada calon-calon, ya. Dan kami cukup fahamnya itu, sebab itu kami cuba yang terbaik untuk mempamerkan calon-calon yang berwibawa di mata rakyat. Tapi saya juga berharap supaya pengundi-pengundi di Sungai Buloh faham kesan mengundi kepada Khairi Jamaluddin. I have this unique acquaintance with him, not so much as friends, walaupun disebut macam-macam, kan? After all, I only had 3 lectures with him, but we were contemporaries all those years for the UK. We are of the same mold, basically Malay progressive leaders. I want the future politics to focus on policies, not on racial identities or not on religious bigotry. I want it to focus on competence and policies. And for what is worth, daripada kalangan anak Barisan Nasional yang nampak berminat asal dasar dan buat kerja ni seorang yang tidak menggunakan soal perkauman sejak 10 tahun yang lepas ni ada KJ. So I think, if I were to face an opponent from UMNO in the future, for the sake of the country, I prefer to face KJ. Not so much because he's my good friend, but I think the country needs that UMNO must be brought to the center, so that we don't get trapped in this religious and racial bigotry generations after generations. Good luck to KG trying to do that. Saya tak yakin dia boleh buat. Sebab saya selalu kata dia, you can try in UMNO, tapi you are an outcast in UMNO, because UMNO tak begitu. UMNO ni memang dia dah swing ke kanan sangat. The rights, they have moved to the right so much so that everything that UMNO does now is all about racial and religious bigotry. Jadi kalau KJ nak cuba reform UMNO dari dalam, bolak lah. But I hope if and when he does, I think it's good for the country. So coming back to Sungai Buloh, as much as I know the sentiment, terutamanya pengundi-pengundi bandar across the board, Melayu, Cina, India, yang menimbulkan permintaan supaya diletakkan calon yang dilihat lebih wibawa, termasuklah mengekalkan selesa bangsa. Now that the decision has been made, and it is within the prerogative of Dato' Sri Anwar as the party's president, saya harap pengundi-pengundi di Sungai Buloh faham, satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk Zahid. Kalau Zahid menang, maksudnya UMNO menang dan Sungai Buloh menyumbang kepada undi UMNO untuk menang satu kursi tadi, sehingga membolehkan UMNO menjadi kerajaan. Saya juga harap pengundi di Sungai Buloh faham yang besar kemungkinan KJ akan kena kerat. Because I don't see how Zahid, after UMNO wins the general election, Zahid will allow KJ to progress in UMNO, because KJ is one of the biggest threats to Zahid. So I know the biggest dilemma pengundi Sungai Buloh, and as best as possible, I wish that we can sort of relax the dilemma a bit to make it a lot easier. But that's your dilemma, and I hope when you vote kepada pengundi-pengundi Sungai Buloh, you vote with your conscience about the need for change at the federal level. You can go and smile and take photos with KJ,
but please don't vote him. Because contributing one seat to KJ is going to go. I know that it sounds irony, but it's almost like giving a sword to Zahid Hamidi to chop him off. Sebab kalau UMNO benar, Zahid jadi Perdana Menteri, KJ is gone as a political figure. Kan? Jadi itu pandangan saya mengenai kursi-kursi di Langkawi dan juga di Sungai. Ada soalan-soalan lain? We have a few tadi kan? Go ahead. Good afternoon, Amy from Sunday. So just a couple of questions. PKR has filled in a few new faces. Sorry? PKR has filled in. Yeah. Yes, pardon. Yeah. Has filled in a few new faces. Interestingly, in Putrajaya, Dr. Narasha Maidin, who's only been a member for the past 2 weeks, so and she has yet to come up with her own manifesto about the ones that's launched yesterday. So the question being that there have been grouses on the grassroots level as well as your party members themselves. Could you just tell us seriously what makes Dr. Narasha a better candidate is this? I want to qualify anything when people always say that there are grouses on the ground. Before I answer why we feel that fielding Dr. Narasha is a game changer this time around. Of course, every now and then people say that they represent the grassroots. I've managed. Saya telah mengendalikan pilihan raya untuk PKR sejak tahun 2011. Boleh tanya sesiapa di kalangan pimpinan PKR, boleh juga tanya Datuk Seri Anwar sendiri dan Yang Presiden, dan boleh juga kita semak laporan-laporan media sepanjang 11 tahun saya mengendalikan pilihan raya untuk PKR. Ini adalah pilihan raya yang paling aman sekali selepas pengumuman calon. There's hardly any scream, any boycott, anything. Jadi sementara kita memberi wah kepada di bawah, kan, ada yang sedih, ada yang kecewa, tetapi saya tidak beranggapan bahawa ada penolakan yang ketat di bawah. It's by far the most muted response that we've ever had in our party's history. Jadi kalau setakat seorang, dua orang yang mungkin sebut sana, sebut sini, saya tidak kira itu melambangkan penolakan daripada akar umbi. Sebab penolakan akar umbi selalunya bermaksud petugas-petugas menutup bilik gerakan dan memboikot calon. That has not happened in a single seat whatsoever. Yang ada tu mungkinlah seorang ni tweet, seorang ni letak tubuh, tapi yang itu biasa lah kan, di social media time. So I think we should allow them to tweet or to give their opinion. Tapi saya cukup lega kerana tidak ada satu pun yang jadi isu besar. Kalau tidak, kalau saudara-saudara media ingat masa pemilihan parti kan, ada demonstrasi lah, ada perkumpulan macam-macam. PKR is a very noisy party. It's a lawan tetap lawan party. It makes noise all the time. So comparatively this time around, given how radical we try to be, I think it's very muted. So coming back to Dr. Narasha, right? I don't know about others lah. There are two perspectives that we really focus. Number one is to go back to PKR's roots. PKR is very much a party of the common people that includes everyone. PKR has always breached the limits before. Dalam tahun 2008-2004 kan, PKR adalah parti-parti yang meletakkan calon umur lebih untuk tanding. Sebab itu kita tengok dalam pimpinan PKR sekarang nampak muda-muda, 40 tahun, 30 lebih, tapi dia orang dah jadi wakil rakyat 15 tahun kadang-kadang. Sebab we fielded them so young. We also took
risk to feel a wide-ranging combination of candidates, even in the past. Ada yang tak pernah ada dalam parti. Kalau rakan media ingat kan, tahun 2013 kita yang pertama, fikiran adalah parti yang pertama yang meletakkan calon bekas Laksmana Tenggelam. Itu yang kita menang dekat Luar. So we've always done that. And this time around, for example, kita juga meletakkan bekas timbalan Ketua Perkhidmatan Awam Malaysia, the top 5 most senior ranking civil servant, kita letak di Perak, dengan harapan kalau dia menang dan Pakatan menang, kita boleh meletakkan dia dan mencalonkan dia sebagai lebih besar. So we have always been very inclusive and very representative. So dalam kes Dr. Aisyah, it's my personal view that talking about kumpulan kelainan upaya, cannot be a matter of tokenism anymore. Because setakat ini dari segi penglibatan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan orang kelainan upaya ini, ia hanyalah tokenism. Mereka dilantik menjadi senator paling dekat ataupun duduk sana. Sedangkan isu kelainan upaya ini bukan saja kelainan upaya fizikal, tetapi kelainan upaya mental. Mental health is such a serious issue. Most probably 20 to 30% of the population is affected by mental health conditions one way or another. Jadi isu-isu yang berkaitan kelainan upaya, sama ada fizikal atau mental, terutamanya lepas COVID, can no longer be used as a sideline and a token issue just so that you can be seen as inclusive. It's an important issue, and who is best to champion this when you find a candidate yang highly qualified, a PhD, research with well-known top researchers in the world who has been lecturers and mengajar for a long time, dan yang paling penting, on her own, she has been campaigning in her little own ways, trying to make waves about issues that matter to kumpulan orang kelainan upaya. That has always been PKR's strength in the past, that we take an issue yang orang lain tak peduli and then kita elevate it into a national focus, and that's how we expand the horizon and we educate the public about issues that perhaps were fringe issues but needs to be mainstream. So inshallah, hope for the best. I give my full support to her. She has to learn the rope, but I admire her passion in what she is doing and the issues that she champions. Dalam keadaan sebenarnya kebanyakan ahli politik sekarang ini cari makan, tak banyak yang menyertai politik kerana dia betul-betul nak champion issues that are close to their heart. Okay, ada 2 or 3. Kalau tak kita sampai petang. Okay. Hello, second last. Saya ada dua soalan. From mana tadi? Sinchu. Just now you urged the other party to ijtihad, accept. Is it include the component party like JP Amanah? The second question that you also named the anti-Khairy Jamaluddin at the statement just now, and also about his position as the health ministry with the MySejahtera project. Is it also waiting for his response on those comments? Mengenai amanah dan DAP, sudah tentu tidak ada keputusan di peringkat Pakatan Harapan supaya pengisytiharan aset dibuat sebelum pencalonan. Tapi pengisytiharan harta adalah sebahagian daripada manifesto Pakatan Harapan apabila menjadi kerajaan. So maksudnya
kalau sesiapa yang memegang jawatan awam, baik ahli parlimen, baik menteri, baik agensi dilantik agensi kerajaan, maka mereka perlu mengisytiharkan asas. Itu pendirian Pakatan Harapan. But I think kalau Amanah dan DAP mahu memastikan calon-calon mereka atau menggalakkan calon-calon mereka untuk turut mengisytiharkan asas sebelum pun jadi wakil rakyat, saya sangat alu-alukan, because it goes an extra mile sebenarnya. The extra mile matters to the public. Tapi saya juga faham bahawa pendirian Pakatan Harapan ialah pengisytiharan harta ini apabila telah menjadi pejabat awam. Jadi yang itu saya serahkan kepada parti masing-masing lah. Soalan kedua mengenai Khairy Jamaluddin dan juga pendedahan saya mengenai Jayasudin dan sebagainya. I'm sure Khairy will respond to it, and dia bukan tuduhan apa-apa, tapi I think everyone should be whiter than white. Jadi dalam kes MySejahtera ini, sebelum ia disalahgunakan untuk mencemarkan nama dia sendiri as a friend, I think it's best that he very quickly deny ataupun explain. Sebab yang saya sebut tadi, ia bukan tuduhan. The optic is not good. Dalam keadaan di Malaysia ini, semua orang kata begitu begini, orang semua was-was mengenai hubungan politik, peniaga dan sebagainya. Jadi apabila watak Jayasudin ini tiba-tiba hadir dalam kontroversi dan skandal MySejahtera, pada masa yang sama juga 20 tahun yang lepas dikaitkan dengan orang yang kena mengena dengan keluarga beliau, I think it's best to clarify and then move on from that. Okay. I would like to clarify that I am not accusing anyone when it comes to MySejahtera. I'm actually trying to focus on the political and business nexus in this country. Kerana ada watak-watak macam Jayasudin ini yang nama dia ada di mana-mana, and it be found. It's surprised me that he can get away with so long. Ada nama dia. Ada last soalan. Okay, ada soalan yang dua. Saja dari Pocket Times. Dari Pocket Times Central Delhi. Pocket Times. Okay. So soalan yang pertama nak tanya, do you have any more information about Jayasudin? Okay. And to know where he is right now. Dan soalan yang kedua, boleh jelaskan tentang adakah rundingan kerjasama antara PH dengan BN, sebab menurut Tan Sri Hadi Awang semalam dia cakap Tan Sri siapa? Dia mendakwa ada kalangan dalam UMNO yang sedang bertindak nak kecilkan kemenangan dalam BN untuk besarkan kemenangan dalam PH. So dia ada dakwaan yang sedemikian. So nak minta jelaskan. Pertama, tentang dekat mana Jayasudin saya tak tahu. I think Jayasudin ni susah nak cari ikut. I think whether we can check Jayasudin or not, at least kita kena tahu lah pasal MySejahtera ni. Kalau contohnya kerajaan nak teruskan juga selepas ini, supaya berhati-hati kerana wataknya ada Jayasudin di belakang terlibat. Dan setiap kali dia terlibat, memang dia ada track record. Kalau dia terlibat, benda terjadi skandal, tak jadi, ada masalah kan. Jadi saya beri the red flag awal-awal violence pasal Jayasudin ini, supaya bila lah kalau sampai ke peringkat nak hidupkan balik kontrak ataupun arrangement di antara kerajaan Malaysia dengan MySejahtera ini, perlu diberikan skutini yang paling tinggi given Jayasudin. So I don't know, I have a few more info that puts him all over the place in terms of his political nexus, political business nexus. But I don't track people exactly where they are. Yang kedua tu memang saya ditanya untuk yang menonton di luar mengenai dakwaan sekarang ini daripada Datuk Seri Hadi Awang. Kononnya ada rundingan di antara PH dengan UMNO bersama UMNO. Saya faham keadaan begini, kenapa yang paling banyak memainkan
persepsi ini. Kononnya Anwar Ibrahim ada perjanjian belakang dengan Zahid Hamidi. Dia tak sebut nama aku. Kotlah ada orang kata Rafizi dengan runding dengan Zahid kan. Dia tak sebut nama Datuk Seri Anwar dengan Zahid. Yang paling banyak sebut ini ialah daripada PM Perikatan Nasional, iaitu Bersatu dengan PAS dan juga GKA. Dan saya faham kenapa mereka mengambil strategi kempen begitu. Kerana mereka sekarang berada di belakang dari segi sokongan pengundi Melayu. Yang pertama masih lagi BN, yang kedua PH sedang merapati, dan yang ketiga ialah PM. Seperti yang kita telah tengok di dalam PRN Johor, persaingan sokongan di antara 3 parti, bila ada pertembungan 3 parti atau lebih, sebahagian besar undi itu hanya dapat kepada parti pertama dan parti kedua. Parti ketiga itu akan ke belakang. Itu yang berlaku di Johor. UMNO dapat undi Melayu sekitar 40% lebih, PN dapat sampai 26-27, PH hanya dapat 11. Kerana di Johor, PH adalah parti ketiga. Tapi keadaannya telah bertukar sekarang di seluruh negara, yang mana BN, saya takkan sebut number itu sampai minggu depan lah. I have the numbers, we will announce what we think is our finding after the nomination to track. Tapi yang saya boleh sebut ialah, dan saya rasa mereka pun tahu, GTA dan juga PM pun tahu keadaan ini, bahawa PM sudah berada di tempat ketiga dari segi sokongan pengundi Melayu. BN nombor 1, nombor 2 PH, tempat ketiga adalah PM. Dalam keadaan PM tidak mendapat undi daripada pengundi bukan Melayu, kalau pengundi bukan Melayu pun dia tak dapat, pengundi Melayu pun dia di tempat ketiga, kecuali di negeri-negeri yang PAS kuat. Contohnya Kedah sedikit, Kelantan dan Terengganu. Tapi di luar 3 negeri ini, undi PAS sudah sampai ke tempat ketiga. Dalam keadaan ini, sudah tentulah dia sukar untuk menang. Kerana persaingan kekal di antara BN dengan PH. Jadi parti seperti PN dengan GTA ini terpaksa berlumba-lumba untuk mendapatkan pengundi atas pagar yang kini swing kepada PH. Jadi apa cara untuk dibuat? Cara untuk dibuat ialah dengan mengatakan kalau undi PH dan PKR ni nanti dapat Zahid. Jadi as I said before on Tuesday, I thought it's quite cheap still. Sebab proses dalam PH dan juga PKR agak jelas, iaitu di PH sendiri PKR saja tidak ada angka yang cukup untuk menyertai atau membuat apa pergabungan. We can't do it on our own. It has to be with PH. So, jika ia dengan PH, ia perlu mendapat persetujuan keempat-empat parti daripada PKR, daripada Amanah, daripada DAP dan UKO. Dalam PKR sendiri pun takkan bersetuju. Jadi macam mana nak bawa ke PH? So, it's too far-fetched. Jadi mereka akan terus mainkan sentimen lah. Sentimen itu dan sentimen ini. Saya tak mahu terheret ke dalam isu-isu strategi politik, kerana dalam PRN Johor dan juga Melaka, kenapa pengundi atas pagar menghukum PH terutamanya ialah kerana PH terlalu terheret dengan soal strategi politik, bawa masuk kakak lah untuk dapat angka, lepas tu kemah besar lah dan sebagainya kan. Pengundi ni dia mudah je, show us your product and we'll decide. Jadi kita nak tumpu kepada soal tawaran, menyelesaikan masalah, bercakap mengenai anak muda dan sebagainya, kerana tumpuan itulah selama 6-7 bulan yang lepas yang membawa balik swing pengundi atas pagar, terutamanya pengundi atas pagar Melayu kepada PKR dan PH now. So what I think they are doing, they know exactly that our strategy is working, which is we are almost laser focused on bread and butter, on solutions, on targeted audience yang muda, yang Melayu bandar,
yang Melayu atas pagar. So they want to take us off track. So kalau kami terlalu menjawab ataupun terlalu terheret, kelebihan dalam satu kempen ialah parti yang boleh menetapkan rentak naratif kempen. Parti itu selalunya yang akan mendapat tempat di kalangan media tempatan. Buat masa sekarang, pada pandangan saya, PKR dan PH yang meletakkan rentak naratif kempen sekarang. Kita yang mula-mula mengumumkan Datuk Seri Anwar ke Tambun, that sets the tone. Kita juga mengumumkan calon, kita juga mengumumkan manifesto. Jadi semuanya sekarang ini rentaknya itu ditetapkan oleh PH. Jadi sebab itulah akan ada cubaan-cubaan daripada parti-parti lain yang cuba take us off track so that they can disturb our tempo and momentum when it comes to campaign nanti. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi minggu depan. I think the next election isi like this is Monday 11:30. Jadi hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Selepas ini Cincong dan pasukannya akan edarkan jadual calon-calon kita untuk penamaan calon supaya pihak media boleh mengaturkan dengan sebaik. Terima kasih.